Hai, kembali lagi bersama hos anda Adlan Khalidi dalam podcast episod keempat. Okey, dalam podcast bersama The Zik Digital. Okey, bersama hari ini kita ada tetamu khas yang saya bawakan untuk anda. Okey, memperkenalkan Arina. Okey, Arina daripada Iman. Okey, so mungkin ada yang dah kenal atau belum. So mari tanpa buang masa, kita akan berkenalan dengan beliau. Tapi sebelum itu, jika ini adalah kali pertama anda menonton podcast di channel kami, maka saya jemput anda untuk tekan butang subscribe dan follow kami di YouTube dan di juga social media kami yang lain. Alright. So tanpa buang masa, mari kita berkenalan dengan kita punya tetamu pada hari ini. Okey, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. So, boleh kenalkan diri, mungkin ada yang belum berkenalan lagi dengan Arina. Okay. Assalamualaikum semua. Hai, nama saya Arina Zainuddin. Saya dah bekerja dalam bidang marketing lebih kurang 10 tahun lah dekat Iman Publication, dekat syarikat publishing buku. Saya currently pemegang jawatan sebagai Head of Marketing lah dekat Iman. Dan sambil di samping bekerja di Iman tu, saya ada side hustle jugalah. Saya bantu business owner, saya bantu digital creator jugalah untuk buatkan marketing funnel dan automation untuk mereka. Okey, terima kasih. Okay, so kita dah tahu kali ini memang saya bawakan kepada anda orang daripada pelbagai industri. So kali ini industri buku kita memang nak try korek rahsia industri buku ni kan. Sebab orang kata buku ni adakah sejak kita go digital orang baca e-book saja kan. So kita nak tahu jugalah apakah trend membaca di kalangan rakyat Malaysia ni, dan seterusnya boleh tak cerita ada tak semasa COVID hari tu dia mempengaruhi orang lebih minat membaca buku ke, orang membeli banyak buku ke, ataupun macam mana for the last 4 years ni? Sewaktu PKP atau sewaktu COVID itulah 2 tahun tu, surprisingly online sales kami memang naik mendadak lah berbanding sebelum PKP. Maksudnya sebelum COVID itulah. Kami ada juga kedai, ada retail. Kami of course terpaksa tutup lah retail pada ketika itu, jadi fokus all out lah dekat online. Dan apparently memang budaya sebab orang stuck dalam rumah kan tak tahu nak buat apa, yelah sebab mungkin dah bosan tengok Netflix, dah bosan tengok YouTube ke apa, so orang pun macam berpaling kepada buku lah. Alhamdulillah memang lepas tu naik. Selepas COVID, lepas 2 tahun kebelakangan tu, kami pun nervous jugalah. Maksudnya orang dah keluar, orang dah mula macam travel kan, orang dah mula macam macam mana pula dengan industri buku ni. Tapi surprisingly orang masih lagi membaca buku, tapi membaca buku novel dan juga berbentuk healing. Mungkin orang lebih especially dekat TikTok lah, yang saya nampak trend sekarang dekat TikTok, orang mencari novel dan buku-buku yang macam bersifat healing lah. Macam tu. Oh, maksudnya buku healing ni dia buku untuk orang escape. Yes. Betul, escape daripada realiti. Nak mencari sesuatu lah basically. Okay. So mungkin ada orang escape dekat sungai, tapi ada juga yang mungkin nak escape dengan kata-kata ke apa kan. Okay, so sepanjang menguruskan marketing dalam industri buku ni, apakah cabaran dia bila nak menjual buku ni kan, nak mempromot buku? Sebab mungkin ada setengah orang dia punya minat mungkin bukan baca kan, atau adakah sebab dari segi minat orang ke, ataupun dari segi harga ke, macam mana? Cabaran terbesar kami waktu sekarang ni adalah attention orang semakin pendek. Maksudnya sebab membuku ni kan memerlukan satu macam masa ataupun kena fokus kan, kena macam senyap. Mungkin tak biasa kan sebab kita asyik dengan phone, ataupun yelah asyik dengan tangan tu, asyik dengan benda nak scrolling ke apa kan. So dengan buku ni you have to like macam pause kejap untuk fokus. Itu cabaran pertama kami lah, untuk macam nak capture attention orang tu. Kedua, sebenarnya adalah bukan pasal harga, tapi lebih kepada buku tu sebenarnya nak serve siapa. Buku ni untuk siapa sebenarnya. Saya percaya setiap orang, setiap buku tu ada orangnya lah, ada orang yang untuk siapa membacanya. Tapi dengan yelah cabaran teknologi, cabaran AI, orang pun macam boleh je dapat jawapan ataupun jumpa solusi tu melalui internet saja, bukannya melalui buku, you know. Jadi kami kena ada extra value tu lah, kena ada macam inilah kami kena kerjasama rapat dengan penulis. So macam apa penulis yang boleh bagi ekstra kepada buku mereka lah. So bagi
webinar ke, bagi training ke, ada extra I don't know, macam ada extra cheat sheet ke, macam tu. So itu yang cabaran yang kami hadapilah dekat sekarang ni buat marketing buku. Okay. So sebab apa yang kita tahu lah, buku ni dia proses nak menerbitkan buku tu panjang kan. So last sekali bila kita nak pastikan buku tu dapat dijual dengan baik lah kan. Okay. So boleh tak cerita sedikit macam manakah secara ringkas kan, bukanlah nak tanya rahsia syarikat kan, tapi macam bila nak lancarkan satu buku tu kan, nak buat product launch, apakah approach yang Iman buat sebelum launch satu buku tu? Adakah kaji pasal bagaimana buat kaji, adakah buat research sebelum kita adakah main terbit je buku? Sudah tentunya tidaklah, bukannya begitu sajalah. Jadi kami ambil approach, ada setengah penerbit terbit banyak buku, contohnya macam PTS, sekarang Craft, diorang terbit banyak buku. Jadi diorang serve a lot of market lah. Contohnya ada buku kanak-kanak, ada buku parents, ada buku untuk remaja, ada buku untuk kita sendiri sebagai professionals. Tapi Iman tak ambil approach begitulah. Kami ambil walaupun terbit sedikit, tapi kami go for volume. So di mana kami setiap satu buku yang keluar tu memang betul-betul kami buat product launch lah properly setiap satu buku tu. So kami memang kena kerja rapat as a marketing department, memang kena kerja rapat dengan production, editorial lah specifically, sebab mereka lah yang buat research kenapa buku tu diterbitkan, macam tu. Untuk siapa buku ni, macam tu. Apa pain point, apa yang sebenarnya emotion yang kita nak solve, kita nak sampaikan melalui buku ni, macam tu. Jadi buku memang banyak kerja rapat dengan editorial, banyak kena faham naratif apa nak bawa. So kami sebenarnya ramai assume buat marketing macam content marketing lah, tapi sebenarnya di belakang content marketing tu ada banyak proses-proses lain lah, iaitu brainstorm tu lah, yang maksudnya research, buat kita nak validate content tu, kita test dulu content ni boleh pergi tidak, so macam kalau tak boleh pergi, so something is missing there, maksudnya orang mungkin tak relate dengan content tu, so kita orang pun macam test lagi. So melalui banyak-banyak test tu, kita pun macam boleh find out lah apa yang the right way untuk buat marketing lah dekat situ. Okay, menarik. So dalam banyak-banyak buku saya nampak kan, antara buku yang launch yang berjaya ni, memang adakah macam faktor penulis tu sendiri? Contohnya bila dia, macam saya kenal Temeh kan, Temeh dia ada beratus ribu followers. So adakah faktor influencer ataupun penulis tu, ataupun faktor lain, konten ke ataupun bagaimana? Saya tak boleh deny faktor personal branding tu bantu, sangat-sangat bantulah melonjakkan buku tu. Tapi ada juga buku yang tak memerlukan author boleh berjaya juga. Contohnya buku novel lah. So buku novel kami baru-baru ni kami terbitkan tahun lepas waktu PBKL. Namanya tajuk buku tu Susahnya Hidup dengan Manusia. Bukan. Jatuh cinta tu. Okay. So buku novel lah basically, macam tu. So penulisnya memang baru, sangat baru, sebab kami dia masuk pertandingan Iman sayembara tu kan. Okay. So dia barulah, so dia menang dan kami terbitkanlah buku dia. Surprisingly memang meletup lah, viral, disebabkan kuasa TikTok lah, seorang share pasal buku tu. So buku tu dah boleh jadi lebih macam sama on par lah dengan bestseller author kita, macam tu. Okay. So sebenarnya boleh je, cuma mungkin kena konten dia punya tajuk dia, macam itulah. So itu buku novel. Kalau buku non-fiction yang macam buku self-help kan, bagi saya, walaupun author tu masih baru, saya rasa yang penting sekarang adalah you kena konsisten bagi value lah dekat social media. Walaupun you sangat baru, walaupun you tak ada pengalaman ke apa, tapi I believe, saya percaya kalau you sentiasa konsisten memberi konten dekat orang dekat TikTok ke apa, lama benda tu viral kan, maksudnya orang pun share, orang pun aware, dan dari situlah dia naik macam tu. Okay, alright. Okay, so sekarang ni kita baru tamat pada bahagian pertama untuk
dalam kita tak tahu mengenai industri buku ni kan. So secara tak langsung kita dah dapat idea kan marketing apakah kerja marketer dalam industri buku ni. So bukan mudah kan, bukan mudah sebab nak jual buku ni ada market dia, ada content dia, ada faktor penulis dia. So kita akan berehat seketika sebelum kita akan sambung pada bahagian kedua dalam episod kita podcast pada hari ini. Okay? Okey, kembali lagi kita dalam selepas kita berehat sebentar tadi. Okey, dan kita akan masuk ke round kedua, okey, mengenai dalam episod podcast kita bersama Arina. Okey, so sebelum tu mari kita saya nak tanya jugalah dalam kita sambung sikitlah pasal industri buku kan. Ini soalan tambahan lah. So bila nak buat kempen marketing secara online ataupun secara digital ni, adakah biasanya kena buat iklan ke, fokus kat iklan ke, social media ke, how do you manage all the marketing punya aspect dalam ni kan, sebab marketing digital ni ada macam-macam benda kan nak kena buat. So how do you guys manage? Pertama sekali kita orang akan start dengan naratif dan content lah, itu paling core sekali. So once kami dah nail dia punya naratif yang kena bersetujulah dengan semua pihak. Kreatif pun kena setuju sebab kreatif pun nak kena fikirkan macam mana bentuk ataupun visual nak guna. So kami dah agree on the narrative. Lepas tu kami akan pecahkan by platform lah. So ada social media, ada KOL iaitu influencer dan juga ada ads lah. Jadi apa yang kami, the first platform yang kami go adalah social media lah. Kami punya own social media dan juga author. So ada jugalah kami kena, before the campaign start tu kami kena sit down dengan author untuk bincang the timeline, bila nak post, bila nak, kalau macam apa penibatan penulis yang kami boleh expect. Contohnya ada setengah penulis macam, tak apalah you guys buat je nanti saya repost. Ada author dia okay, dia macam, tak apa bagi saya bahan saya akan post macam tu. Dan mungkin ada juga yang go beyond, dia involve dalam macam masuk dalam Telegram ke, macam tu lah kan. Lepas tu kami akan pergi kepada influencer. So kami akan hantarlah, sebelum buku tu dah launch, kami akan cuba hantar mock-up lah kepada macam mock-up, macam draft buku lah kepada influencer ni untuk orang baca dan orang review. So by the time kami dah launch buku tu, 2-3 hari selepas tu influencer pun dah start pick it up. So maksudnya the word of mouth tu dah start, orang dah semua cakap lah pasal buku tu. Dan daripada influencer tu juga, daripada bahan tu kami akan guna sebagai ads jugalah. Cuma kadang-kadang dia berjaya, dia tak berjaya. Sebab yelah ads ni lain pula kan game dia kan. Macam I believe Muaz pun ada mention, it's all about the hook kan. Hook macam nak menarik orang untuk scroll stop tu kan. So ada yang berjaya, ada yang tak berjaya lah. So tu yang macam masih lagi tengah cari jalan macam mana nak manfaatkan KOL punya material tu untuk kita orang punya ads lah. So tu the tricky part lah. So maksudnya orang masih suka dengan dengar review kan ataupun recommendation daripada orang lain. Betul. Macam social proof lah. So kalau kita cakap benda tu okey lah, dia taklah sekuat seperti mana orang lain cakap. So memang dalam any produk pun memang saya nampak macam produk yang walaupun sekecil produk ataupun produk yang mahal kan. Saya nampak produk yang macam sekarang ni trend lah, contohnya Tesla kan. Semua orang cerita pasal Tesla tapi kita sendiri tak pernah jumpa pun iklan Tesla. Saya sendiri tak pernah lah. Tapi iklan kereta yang lain mungkin ada lah. Tapi Tesla mungkin bila brand tu dah cukup kuat, tak perlu pun ads pun kan. Dia punya followers dia ataupun dia ada tribe dia kan. Betul. Okay, so kita bila dah masuk on the topic ni memang on the technology side kan. So saya nampak for the last 10 years ni teknologi sangat berkembang dengan pesat dia. So nak tanyalah, apakah software ada tak guna any software ataupun tools yang memudahkan kerja untuk buat kerja-kerja marketing ni? What are your top tools to run your marketing activities? Ada beberapa tools lah yang saya memang guna setiap hari. Bergantung kepada objektif lah. Kalau berkenaan dengan data, sebab saya memegang strategi kan, so nak tak nak strategi ni memang kena data centric lah. So saya selain pada Google Analytics tu, saya guna satu tools ni namanya Narrative BI. Narrative
BI. So basically dia turn kita punya data tu kepada insightful narrative untuk kita. So basically AI tu baca data kita, so dia bagi suggestion lah kat kita. Oh, last week traffic turun. Tapi dia tak adalah beritahu sebab apa ke, tak adalah. Kita lah yang kena find out sendiri kan. So dia pada tarikh ni traffic naik. Lepas tu kita kena identify balik lah, kenapa dia naik macam tu. So adakah sebab KOL ada post something, macam tu lah. So kita kena identify lah, kita kena connectkan antara data dengan marketing activity tu. Antara lain sudah tentunya ChatGPT, tapi saya taklah 100% rely on it. Dia super assistant lah basically untuk kita, tapi tak nak kita masih kena sesuaikan dengan kita punya audience kan, dengan naratif apa yang sesuai dengan produk kita. So tak boleh 100% lah. Selain daripada tu, saya juga guna kadang-kadang macam copy.ai, apa yang macam saya gunalah software-software yang betul untuk mencepatkan saya punya proses. Kadang-kadang nak buat copywriting ke, nak buat content idea kan, so boleh gunalah untuk mencepatkan lagi proses nak keluarkan brainstorm tu lah. Kadang-kadang kita start kan, macam nak keluarkan apa lagi ni, aku dah perah semua dah macam tu kan. So kadang kita mungkin ada AI tu macam okay, tak pernah terfikir pula yang ni, macam tu lah. So dia AI tu dia secara tak langsung dia membantu masa nak buat kerja lebih produktif. Betul. So dia bawa kepada soalan yang berikut dia kan, iaitu bila dah ada AI ni, saya nampak perkembangan AI ni dia sangat laju dalam tempoh setahun ni je, dan menyebabkan kerja-kerja macam penulisan, kerja-kerja kreatif dia dah boleh diambil alih. Adakah dalam masa terdekat ni dari segi kerjaya ataupun apakah jawatan-jawatan yang sedia ada macam copywriter ataupun graphic designer tu akan diambil alih oleh teknologi AI ni? Apakah pendapat Arina? Soalan very controversial. Itulah. Saya nampak dia tak boleh ganti secara penuh lah lagi. Bukan 100%. Dia boleh jadi, again saya sebutkan tadi, iaitu dia jadi super assistant kepada kita. Tapi saya nampak apa yang AI tadi buat adalah capability untuk memahami psikologi manusia lah. Dia boleh bagi tahu yang macam kalau kita gunakan emosi yang macam takut ke, emosi inspiring ke, dia boleh lah beritahu kita, tapi dia sangat sebenarnya bergantung pada kita juga untuk interpret macam benda tu, okay, macam mana aku nak sesuaikan untuk audience aku, macam tu lah. Sebab saya tak rasa masih lagi belum 100%, tapi dia sangat-sangat melajukan kerja kita lah. Mungkin dulu kita memerlukan seminggu nak edit video, sekarang ni tak perlu dah lah. Saya rasa 1-2 hari dah cukup dah, macam tu. Buat copywriting dulu okey lah, seminggu mungkin 3-4 hari ke kan, nak brainstorm lah, nak ni lah, nak tu. Tapi sekarang ni saya rasa tak sampai 1 hari dah boleh come out dengan 5-6 copywriting yang berbeza, macam tu lah. Yang penting sekali adalah untuk kita untuk belajar macam nak buat prompt yang tepat, itu je lah. So nama dia engineering prompt kan. So kerja kita adalah untuk macam mana aku nak buat prompt yang lebih tepat lah, untuk kan dia makin lama dia makin belajar kan, kita punya ni kan. Itu je lah saya rasa. Tapi dia tak akan dapat gantikan the whole thing lah. Okay, so adakah seterusnya menyebabkan bos ni kan, majikan kita akan expect lebih? Tak ada tahu, you boleh buat cepat dengan AI. So macam mana? Adakah majikan akan push ataupun minta kerja tu siapkan lagi cepat ke? Possible ya. Kan? Memang itulah lumrahnya lah. Sudah ada AI, dah ada automation, kenapa tak boleh siap cepat kan benda tu. So, dan itulah menyebabkan saya rasa manusia akan lebih distracted lah sebenarnya, sebab bila semua dah cepat kan, semua benda top on your fingers. So dia tak betul, sepatutnya kerja kita as a human, as a marketer ke, actually spend more time memahami customer lah. Saya nampak itu, memahami customer, macam mana nak make it a better product, make it a better offer. Lebih kepada situ lah, masa tu lebih kepada situ, dan strategi lah kot, memahami data semua tu. So betul sepatutnya masa tu boleh dijimatkan lah. So kalau tak siap juga tu dalam masa yang diberikan, tak tahulah dia buat apa kan. Yalah, dia sebenarnya dia kita faham lah bila kita buat kerja banyak dan dia menyebabkan kita penat lah kan. Terlalu banyak apa, kita sometimes kita perlu rehat sekejap, kita perlu take a break, dan so nampak kat situ lah macam dia kata nak kena ada healing lah apa kan. Saya tertarik dengan satu buku yang terbaru tu, kerja tak habis-habis. Kerja tak habis-habis. Kerja tak habis-habis. So saya mindfulness punya mindset mindfulness lah. Kan. So sebenarnya maksudnya dekat sini memang biasanya saya pun biasa akan sebut lah kepada kawan-kawan kan, kerja ni tak habis kan. Betul. Jomlah pergi makan dulu kan. Setuju. Okay, so seterusnya kita nak tahu jugalah dengan
dengan lambakan maklumat yang ada dekat internet sekarang ni kan. So ada yang memang authentic, ada yang ditulis, ada yang dibuat oleh AI. So how do you filter? Macam mana tapis maklumat ni, dan do you have any strategi ataupun cara untuk menyusun maklumat yang penting yang kita boleh, yang perlulah dalam kehidupan kan, ataupun untuk kerja ataupun untuk personal life. How do you manage your information ni kan? Okay, ada satu konsep framework ni, nama dia iaitu building a second brain lah. So saya memang, saya baca buku tu pada tahun lepas, I think, sebab again saya memang ada waktu masa sampai satu tahap tu saya memang overwhelmed lah dengan too many information kerja, information social media, information kawan-kawan. I mean, too much information kadang boleh buat kita gila lah kan. Betul-betul. So jadi bila saya baca buku tu saya macam nampak spark dan nampak wah sebenarnya kita boleh control dia sebenarnya. Jadi ada satu framework tu mungkin saya boleh kongsi kat sini, iaitu dia panggil CODE, code lah CODE. Okay. So basically C tu adalah stand for captured, O tu organize, D tu adalah distill, E tu adalah express. So setiap fasa tu actually kita boleh control dan boleh susun lah. So captured, apakah information yang kita betul-betul captured yang boleh membantu kita dalam diri kita ataupun kerja kita atau personal kita ataupun relationship kita. So only capture things yang betul-betul meaningful to you lah. So kalau benda tu tak meaningful, then you know lah, it's time to unfollow ke, it's time to unsubscribe ke, it's time to delete ke, kan kita boleh control kan sebenarnya apa yang kita tengok dekat social media kan. So saya rasa benda tu pun is a first step yang saya rasa macam okay, lega, macam macam tak ada rasa stress kan all the time. And then the next step will be organize. Yang ni yang macam mungkin lama sikit, yang saya take time juga, dan ni pun saya ada pernah belajar saya pernah ajar lah dekat webinar how to organize. So basically you boleh organize ikut sebab kebanyakan kita bila kita organize, kita tend to organize ikut macam library tau. Maksud library tu contohnya apa-apa yang berkaitan dengan marketing kita dah satu folder. Apa yang berkaitan dengan financial kita dah satu folder. Apa berkaitan dengan apa lagi, recipe satu folder. Apa lagi macam business satu folder. Tapi menyebabkan kita rasa macam serabut sebab ada benda tak relevan pun dalam tu. Too many things. Benda macam serabut juga kan. So apa yang dia suggest adalah ikut susun folder ikut para, PARA. Banyak kan apa keyword-keyword yang saya perkenalkan. So ikut susun folder ikut para. Ni pun saya buatlah kat saya punya komputer semua. So project, area, resources, archive. So apa-apa file, contohnya project, you tengah work on apa sekarang? Contohnya kita tengah buat podcast kan. So Adlan tengah buat podcast, so ada satu folder pasal podcast. Ini pun saya gunakan untuk saya punya Iman dengan juga saya punya side business lah. So apa yang saya tengah work on client sekarang? So saya tengah work on client, ada pharmacy satu, dan ada mental health punya platform satu. Itu yang saya tengah work on sekarang, saya simpan dalam project. Project yang sebelum ni yang tak macam ni macam dah settle, saya akan keluarkan masuk dalam archive. Saya tak buang tau, saya letak je dalam archive. So itu adalah area. So area ni something yang macam mungkin long term. Contohnya macam financial, tax, benda yang macam kita rasa macam okay, penting tapi tak apalah. Contohnya macam orang kadang letak ni renovation, house renovation. Apa-apa projek yang long term lah, bersifat long term. Yang you nak macam okay, kalau you jumpa, you baca artikel ke, you tu jumpa dekat social media ke, you masuk dalam area punya folder lah. The next one will be resources. Resources ni yang lebih kepada, contohnya you terbaca artikel yang menarik kan tentang marketing ke, tentang AI ke, apa-apalah yang berkaitan dengan yang latest trend. Selalu saya akan letak kat resources dulu. So contohnya saya tak guna sekarang, tapi saya tahu benda tu akan berguna untuk saya akan datang. So contohnya nanti baru-baru ni ada orang tanya saya pasal AI lah basically kan, macam mana. So tapi kejap saya rasa saya ada satu artikel tu dekat saya punya resources folder. Senanglah saya nak grab je. So last kali adalah archive. So benda-benda yang tak kaitan dengan dalam, benda-benda yang macam tak relevan dalam folder project, area ataupun resources, you masuk dalam archive. One day you never know, mungkin next year macam kadang-kadang you rasa macam stuck kan, adalah folder ni dalam archive, so saya boleh guna balik. Benda macam tu lah. So saya rasa saya gunakan untuk Notion, saya gunakan untuk saya punya folder dalam laptop saya. Jiwa saya lebih tenang lah lepas tu. So itu sedikit lah saya summariskan apa buku tu dalam berapa minit je ni. Okay, menarik. So memang objektif dia lah kita kena susun lah kan. Supaya tak perlulah. Kalau tak kita bookmark. Sampai sudah tak guna pun bookmark tu. Sudah ni kan. Okay.
Okay, so kita akan pergi ke I think soalan dah nak last dah ni. Okay, so berdasarkan apa yang kita dah pelajar pada hari ni, so ada tak apakah nasihat untuk mereka orang-orang muda, especially Gen Z? Nanti masalah kejaya ni kan daripada dulu sampai sekarang. Dengan kita ada berhadapan dengan AI-nya, berhadapan dengan nak pilih minat belajar nak pilih industri ke ataupun nak ikut minat ke ataupun bidang sijil kita. What you suggest for young people yang nak membina kejaya, especially adakah kalau yang mungkin ada minat industri buku ataupun tak kisahlah any industry. Spesifik marketing lah kot kalau mana-mana ni lah. So saya nasihatkan yang penting sekali lah pertama kena kenali you punya strength lah, kekuatan diri. Mungkin tak tahu, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Kalau tak tahu tu saya nampak mungkin boleh start kerja sebagai intern atau part time dulu. Buat je semua kerja, buat je semua benda, belajar dan belajarlah dan buat silap, tanya orang, jangan segan bertanya. Jangan dan juga ringan tulang lah, maksudnya rajin bantu orang lain lah. So dan daripada situlah you boleh tahu you ni suka kerja yang macam operation ke, you ni suka jenis yang kerja dengan production ke, you ni suka kerja marketing and sales ke. So kalau you tak tahu you punya strength, memang susah lah nanti you nak bina, nak grow your career tu sangat susah. Again saya nampak lepas dah tahu you punya strength tu, barulah you boleh pick role mana yang you nak pursue lah. Bagi saya background pendidikan tu, again saya bukan orang, saya tak belajar marketing proper pun, saya memang belajar sendiri. Dulu belajar apa? Belajar business management tapi spesifik dalam financial investment lah. Tapi lebih kepada financial investment lah. So cakap pasal belajar pasal bond, pasal benda yang investment, macam memang orang macam kalau saya cakap pasal investment tu mengantuk kan. Tapi macam saya tak adalah, saya okey tapi saya taklah minat sangat lah. So marketing ni saya memang lebih belajar sendirilah, digital marketing tu. So kalau betul-betul minat, please belajar dengan guru yang betul, reach out kepada mentor yang tepat lah, bukan just sekadar mentor yang cakap lebih lah, mentor kepada orang mentor yang dia ada bukti, dia pernah buat benda tu. So belajar daripada mentor tu lah. Itu nasihat saya lah kepada Gen Z dan adik-adik yang nak cek kerja lah kat luar sana. Alright. Okay, then I think kita tutup lah sekali dengan satu what is your target lah untuk tahun 2024 ni, tahun ni kan, what is your goals, ada tak harapan untuk tahun ni, what do you want to achieve? Ada both lah kot, bersenang dengan business. My hope would be saya nak set up a blueprint lah, performance marketing untuk Iman ikut genre. So kami ada beberapa genre lah, ada non-fiction dengan fiction. So non-fiction tu ada English Islamic, ada self-help. Kalau fiction tu ada novel, ada buku kanak-kanak dengan komik. So saya nak, sebab setiap ni berbeza kan audience, so saya nak set up a blueprint lah untuk setiap performance marketing tu. Dan saya pun memang plan untuk exit business lah, basically nak exit publishing. So saya pun dah 10 tahun dalam publishing kan. Okay. So saya memang tengah susun lah planning untuk exit. Plan A bulan 6, plan B bulan 12 untuk start up bisnes sendirilah, sama ada media company ataupun marketing agency lah. So ada itulah. Masih lagi planning lah, maksudnya tak ada ni lagi. So doakanlah insyaAllah. Alright, insyaAllah kita doakan apa yang Rina target pada tahun ni dapat dilaksanakan, dapat dicapai kan. Okay? So terima kasih sekali lagi kerana menjadi tetamu untuk sesi episod podcast pada hari ini. Jika ada yang anda yang belum subscribe lagi channel kami, anda boleh subscribe, tekan butang subscribe bawah, dan kalau boleh tinggalkan komen, nanti kita akan baca dan respon komen-komen anda. Okay? So kita akan jumpa lagi dalam episod podcast akan datang. Bye.